Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semua, selamat tengah hari buat semua followers kami di Tenten. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Apa khabar semua? Sihat ya, insya-Allah. Saya doakan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Sadiah Abu, Kak Noraini Siaki, Kak Mar, Kak Rusdamia. Okey. Jangan lupa untuk share slide live hadis. Kita share kepada kawan-kawan, ahli keluarga, saudara mara, dan semua yang kita kenal. Okey. InsyaAllah. Moga menjadi asbab kebaikan kita di akhirat kelak. InsyaAllah ya. Waalaikumsalam. Kepada semua yang memberi salam, Kak Asyikin pun ada. Waalaikumsalam. Okey. Suara saya jelas ke? Boleh saya tahu? Waalaikumsalam Kak Haliza. Okey. Sambil masak dengar Ustazah baca hadis. Terbaik Kak Ros. Sambil masak kan tengah hari ni. InsyaAllah saya tak akan ambil masa yang lama. Okey. Bagi sesiapa yang ada kitab Fadilah Amal, boleh buka muka surat. Get ready dengan kitab Fadilah Amal masing-masing. InsyaAllah. Boleh buka muka surat 263. Muka surat 263. Okay, dapat ya. Kita nak tengok hadis ke-13. Fadilat Quran. Hadis ke-13, syafaat. Syafaat orang Al-Quran. Ni tajuknya hari ni. InsyaAllah kita nak tengok sama-sama. Syafaat orang Al-Quran akan diterima untuk 10 orang. Masya Allah. Dah share. Terbaik Kak Zumali. Yang belum share boleh pakat-pakat share lagi sebelum kita mula bacaan hadis sebentar lagi. Okey. Waalaikumsalam Kak Suriah Ilyas, Kak Zuria Rosni, Kak Hanisa Ibrahim. Okey, hadis ke-13. Okey, dah bersedia. InsyaAllah kita nak mula. Boleh lagi. Ada masa lagi untuk kita share live hadis. InsyaAllah kita ingatkan kepada orang lain yang mana tahu waktu PKP ni tak ada buat apa-apa ke. Sambil-sambil masak tadi. Boleh dengar, sambil dengar ya. Sambil dengar. Tengok hadis. Satu hadis je hari ni. InsyaAllah satu hari satu hadis. Okey. Hadis kita hadis ke-13. Bertajuk syafaat orang Al-Quran akan diterima untuk 10 orang. Waalaikumsalam Kak Haslinda. Kak Janilah Ismail. Kak Mar dah share kerana Allah. Terbaik. Terima kasih Kak Mar. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kak Azimah. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada semua yang baru hadir. InsyaAllah kita niat baca hadis kerana Allah Ta'ala dan khususkan pahala buat kedua ibu bapa kita yang kita sayangi. Suara kurang kuat ya. Okay, saya akan cuba kuatkan suara. Terima kasih yang teguh. Waalaikumsalam Kak Syasiah Syam. Okay. Muka surat 263. 263. Fadilat Al-Quran. Kita nak tengok hadis yang bertajuk syafaat orang Al-Quran akan diterima untuk 10 orang.
Okey. InsyaAllah. Sama-sama. Okey. Dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, boleh tekan button like banyak-banyak. Ataupun komen dah sedia. Betul Kak Nuraini. Muka surat 263. Okey. Nampaknya ramai dah bersedia. Jadi kita akan mulakan pembacaan hadis kita bersama-sama. Waalaikumsalam Kak Mimi. Okey. Saya zoom sikit. Alhamdulillah jelas ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu bihil jannah wa syafa'atu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Okey. Waalaikumsalam Kak Nur Ain Najwa, Kak Yung Masratu. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan baru hadir. Jangan lupa untuk share slot live kita kepada kenalan-kenalan kita di Facebook ke, di WhatsApp ke, kan. InsyaAllah moga semuanya mendapat manfaat. Okey. Kita tengok maksud hadis tadi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya dan menghalalkan apa-apa yang halal dalamnya dan mengharamkan apa-apa yang haram dalamnya, akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatnya yang diberi kepada 10 orang daripada ahli rumahnya yang kesemua mereka telah wajib memasuki neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kita tengok sikit keterangan. Waalaikumsalam Kak Sri Sunarsi. Selamat siang. Okey. Kita tengok keterangan mengenai hadis tadi. Sememangnya setiap orang mukmin insya-Allah akan memasuki syurga. Siapa sini nak masuk syurga? Semua orang Islam teringin kan? Memang nak masuk syurga, insya-Allah. Walaupun setelah menanggung segala azab akibat daripada amalan-amalannya yang buruk. Walaupun orang mukmin nanti di akhirat nanti akan menanggung, maksudnya akan merasa azab akibat amalan-amalan yang dibuat di dunia ni, tetapi insya-Allah akan masuk syurga pula. Tapi hadis di sini, hadis kita pada hari ini
nak menceritakan tentang kelebihan untuk para hafiz. Waalaikumsalam Kak Zainab Ibrahim. Selamat datang. Saya ucapkan yang baru hadir. Okey. Terbaik. Kita sambung. Hadis kita perkongsian hadis kita insya-Allah nak menceritakan hadis ni menceritakan tentang kelebihan untuk para hafiz. Apa kelebihan dia? Kita nak tengok. Kelebihannya adalah mereka ni, para hafiz ni akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, seronok kan? Okey, lepas tu apa? 10 orang akan menerima syafaat daripada seseorang hafiz adalah daripada orang Islam yang fasik dan fajir. Orang Islam yang banyak buat dosa besar. Tetapi jika ada dalam kalangan contohnya kalangan ahli keluarga dia para hafiz, dia boleh dimasuk syurga kalau para hafiz tu tarik dia dalam 10 orang tu. Walaupun dia berbuat dosa di dunia. Okey. Kita tengok sikit firman Allah. Okey. Ini ada sikit tertinggal. Ini adalah kerana sememangnya tiada sebarang syafaat untuk orang kafir. Orang kafir ni yang mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada syafaat lah untuk dia. Melainkan orang mukmin. Orang mukmin tadi insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita tengok sikit firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah. Okey, nampak ya? Dalam surah Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Okey. Sadaqallahu azim. Maksudnya bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka dan tiada sebarang penolong bagi orang yang berlaku zalim. Surah Al-Maidah ayat ke-72. Okey. Orang-orang kafir, orang yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan syurga dan tempat dia nanti, dia akan masuk mana nanti? Neraka. Okey. Okey, kita teruskan muka surat sebelah. Nak habis dah. Waalaikumsalam Kak Nurisha Abdullah. Okey. Ni dalam ayat firman Allah. Yang lain kita tengok. Okey, surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى
walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sadaqallahu azim. Maksudnya apa? Tidaklah dibenarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman meminta ampun bagi orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah ahli neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Okey, kita ni beruntung tak jadi orang mukmin. Alhamdulillah. Lahir-lahir je kita dah Islam kan. Jadi apa usaha kita untuk menjaga nama Islam tu sendiri? Kita buat amal ibadah kita, tinggalkan apa yang dilarang, amar ma'ruf nahi munkar, insya-Allah. Saya doakan semua family mengaji Tenten tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah, orang yang bertakwa. Okey. Semua nak masuk syurga kan? Okey. Waalaikumsalam Kak Hamidah Abdullah, Kak Halimah. Kita dapat juga ayat-ayat lain yang semakna dengan ayat di atas. Okey, ayat tadi, ayat Al-Quran jelas-jelas mengatakan bahawa tak ada kampunan untuk orang musyrikin, orang yang kafir, orang yang musyrik menyekutukan Allah. Oleh kerana itu, syafaat daripada para hafiz adalah khas untuk orang Islam, yang pasti akan memasuki neraka kerana perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Okey, jadi sesiapa yang inginkan keselamatan daripada neraka tetapi mereka sendiri tidak hafiz, bukannya seorang yang hafal Quran, juga tak dapat mengingati Al-Quran, patutlah sekurang-kurangnya menjadikan salah seorang daripada keluarga terdekat mereka seorang hafiz, seorang penghafal Quran. Walaupun kita bukan seorang hafiz ataupun hafizah, tapi lepas tu kita tak ada kelebihan, maksudnya macam kita susah untuk menghafal, tak dapat mengingati Al-Quran. Kita jadikanlah ahli keluarga kita yang terdekat, didik anak-anak, contohnya kan, anak-anak masuk kelas tahfiz ataupun menghafal Quran, mana-mana pusat kan menghafaz Quran, insya-Allah mereka nanti akan tarik kita ke dalam syurga. Okey. Melalui keberkatan hafiz tersebut, mereka juga akan terpelihara daripada balasan siksaan api neraka akibat amalan-amalan mereka yang buruk. Kan? Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seseorang yang bapanya, bapa saudara ataupun datuknya, sama ada sebelah bapa atau ibu, semuanya hafiz Al-Quran. Masya Allah, seronok kan kalau dalam satu keluarga tu semuanya penghafal Quran. Nanti seronoklah kalau kita nak buat ulangan sama-sama, murajaah, kita tebuk-tebuk, tahu tak tebuk, macam maksudnya kita tanya-tanya surah ni, kalau contoh dah hafal, kita sama-sama dapat ingatkan satu sama lain surah-surah yang kita dah hafal. Ataupun kalau kita tak ingat, kita boleh sama-sama usaha untuk ingat, sebab kita ada bi'ah yang
Bi'ah ni macam suasana. Suasana yang menghafal Quran. Jadi seronok kan? InsyaAllah. Okay. Jadi saya nak share sedikit beberapa tips untuk menghafal Quran ataupun surah-surah pendek ke kan. Untuk permulaan ni kita mulakan dengan surah pendek. Betul tak? Jadi apa tipsnya saya nak share. Beberapa tips. Okey, menghafal. Okey. Tips yang pertama. Okey, sedia kalau ada nota, buku nota boleh catat. Okey, tips yang pertama, menghafal dari satu cetakan mushaf. Maksudnya contoh kita ada satu Quran, kita guna satu Quran tu je. Kita tak guna Quran lain. Supaya kita hari-hari kita tengok satu Quran yang sama, satu Quran yang tetap lah kan. InsyaAllah akan mudah ingat, akan mudah lekat lagi. Kita jangan tukar-tukar Al-Quran. Waalaikumsalam Kak Safiah Lia. Selamat tengah hari. Okay. Itu tips yang pertama. Yang kedua, kita tak menghafal banyak sekaligus. Untuk permulaan, kita didik diri kita hafal ayat-ayat pendek. Memula hafal ayat-ayat pendek. Lepas tu kita hafal surah-surah pendek. Lepas tu satu muka surat Al-Quran ke. Ikut kita hafal sikit-sikit, step by step. InsyaAllah. Kalau kita hafal banyak sekaligus kan, dia akan kita akan jadi rasa stres. Kalau tak dapat hafal. Jadi kita mulakan dengan kuantiti yang sikit, insya-Allah berkualiti. Okey. Tips yang seterusnya, kita baca berulang-ulang ayat Al-Quran tu. Kan tadi kita dah tengok satu Al-Quran yang khas, special untuk kita kan. Lepas tu mestilah kita lagi dekat dengan Al-Quran tu, kita lagi rasa sayang je nak pegang Al-Quran tu. Bila kita baca ayat tu berulang-ulang, insya-Allah lagi cepat untuk kita hafal. Okey. Ustaz saya pernah kongsi. Ustaz saya namanya Ustaz Idris. Dia kata kita ulang, kalau boleh kita ulang ayat tu yang kita nak hafal 40 kali. InsyaAllah memang lekat. Ustaz saya tu selalu buat macam tu. Itu tips yang dikongsikan lah. Dia selalu dia seorang hafiz Quran. Kalau dia hafal, dia memang ulang 40 kali. 40 kali di bibir. Lepas tu nanti dia mula dia baca 40 kali baca. Lepas tu dia 40 kali ulang tutup Quran. Maksudnya dah hafal lah tu. Lepas dia baca, dia hafal 40 kali. Lepas tu memang jadi. Memang ingat di kepala. Seronok kan kalau macam tu? InsyaAllah kita boleh praktis baca berulang-ulang. Okey, jadi tips yang terakhir adalah kita baca dengan guru. Dah hafal, kita tasmik pula dengan guru yang kita senang lah untuk hubungi kan, yang kita kenal ke, yang kita rapat. InsyaAllah pastikan guru tu lebih mahir lah daripada kita kan. Tahu daripada segi hukum tajwid semua, dia boleh betulkan kalau kita salah. InsyaAllah itu saja tips perkongsian kita pada hari ini. Maaf kerana ambil masa macam terlama pula. Okey, saya doakan kita semua dapat mencintai Al-Quran, dapat menghafal Quran, dapat mendidik orang-orang lain pula mencintai Al-Quran sama-sama. InsyaAllah. Kalau ada anak-anak, boleh hantar anak-anak pusat tahfiz ataupun
kelas-kelas hafazan. InsyaAllah. Ni sebagai penutup ada satu doa. Allahumma zid fazid. Apa maksudnya? Ya Allah, tambah dan tambahkanlah lagi nikmatmu. Bila kita sesuai nak baca doa ni? Bila orang memuji kita ataupun bila dalam solat boleh juga kita nak masukkan doa ini ya. Okey. Insya-Allah moga semuanya mendapat manfaat hari ini. Kita kongsikan ilmu yang kita dapat hari ini, kita kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain yang tak dapat hadir, tak dapat berkumpul bersama kita. Moga Allah memberkati, memberikan pahala kepada kita semua, insya-Allah. Okey, sebelum kita bersurai, suka untuk saya ingatkan, bagi sesiapa yang baru pertama kali ikuti Family Mengaji 1010, jangan lupa untuk follow Facebook Teknik Mudah Baca Quran dan follow Telegram kita Family Mengaji 1010. Kita YouTube channel pun ada. YouTube tu boleh search Family Mengaji 1010. Okey, dan sesiapa yang nak sertai kelas asas, kita masih buka lagi. Sesiapa mungkin mana tahu dia tak boleh nak hafal Quran sebab dia tak kenal huruf lagi. Jangan risau, kami ada buka kelas asas. Kita akan ajar daripada awal, daripada asas lah, daripada alif bata. Kelas asas, kelas tajwid, kelas talaki. Masih ada kekosongan. Untuk sesiapa yang nak daftar kelas asas, tajwid dan talaki tadi yang saya sebutkan, boleh tekan di link pin komen. InsyaAllah kita akan ajar satu persatu. Lepas tu nanti dah kenal huruf, bolehlah kita hafal Quran kan. Hafal Quran. Kita nak tarik 10 orang masuk dalam syurga. Masya Allah, seronok sangat kan. Okey, nak dapatkan produk FMTT pun boleh. Kita ada Quran, stok Quran masih banyak lagi. Quran wakaf ibtidak, nak infak Quran pun boleh. Boleh saja tekan di link pin komen. Okey. Sesiapa yang nak buat ibadah korban, nak sertai ibadah ataupun akikah di Mekah, tekan saja di link pin komen yang saya pinkan. Terima kasih juga buat semua yang sudi bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini. Lepas ni boleh fokus dah untuk memasak. Okey, saya pun nak beransur. Maaf segala salah silap. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam slot yang lain. Slot yang lain, petang ni slot maksurat bersama Ustazah Sabrina, jangan lupa. Okey. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, tahniah dan terbaik semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.